Assalamualaikum para pelajar, apa khabar? Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 4, topik angka bererti, nombor piawai dan set. Okey, angka bererti. Apabila sifar berada di tengah, okey, bererti 3045 berada di tengah bererti. Jika sifar berada di belakang tidak bererti, okey? Jika sifar berada di belakang tidak bererti untuk nombor bulat. Jika sifar berada di hadapan nombor tidak bererti. Okey, tidak kira lah nombor bulat atau nombor perpuluhan. Bila berada di depan tidak bererti. Okey. Okey, ni tak bererti di hadapan. Di belakang nombor bulat tidak bererti. Okey, tapi kalau sifar berada di belakang nombor perpuluhan, ianya bererti. Okey, contoh 2.140. Okey, dia ada 4 angka bererti. Maksudnya kosong ni dikira. Okey, cikgu harap faham ah. Boleh ingat ah. Di tengah, okey, bererti. Di depan, belakang, dua-dua tak bererti. Tetapi untuk perpuluhan, nombor di belakang bererti. Okey, sekarang kita masuk ke topik nombor piawai. Dia ada A, dalam bentuk nombor piawai ni, format dia ialah A kali 10 kuasa N. Di mana A nombornya hanya 1 hingga 9 saja. Maksudnya nombor depan 1 hingga 9. Dia tak boleh ada 10, 12, 13, semua tak boleh. Okey, satu angka sahaja di depan. Ini format nombor piawai dan diikuti dengan 10 kuasa berapa. Dan N adalah integer, mesti nombor bulat. Okey, contoh. Okey. 340,000. Okey. Apa yang perlu kita buat? Okey, sekejap ah. Pelajar kena ingat ah, bila nombor bulat, titiknya adalah di belakang. Okey. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah kita bawa dia sehingga ke satu tempat perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sehingga dia ada satu angka di depan dan titik perpuluhan. Jadi dia bergerak sebanyak 5 kali ke kiri, jadi 10 kuasa 5. 3.4 kali 10 kuasa 5. Okey, untuk nombor ni pula, dia dalam bentuk perpuluhan, titiknya di sini. Kita perlu bergerak sehingga 5 perpuluhan. Okey, di sini ya. Jadi kita bergerak 1, 2, 3, 4. Jadi disebabkan dia bergerak ke kanan, jadi jawapan dia adalah 10 negatif 4. 5.6 kali 10 negatif 4. Okey. Pelajar boleh guna kalkulator untuk soalan ni. Okey, sekarang kita masuk pada topik set. Okey, dapat simbol set intersection N. Bentuk seperti N, maksud intersection atau bersilang bertindih. C, subset. Okey. Untuk simbol yang begini maksud set kosong. Lepas tu kita ada set yang bentuk U, union ataupun gabungan atau combine. Set universal set atau maksud set keseluruhannya. Simbol ni bermaksud komponen. Maksudnya apa unsur ataupun komponen di dalamnya. Okey. N kurungan A. Okey, yang ini ialah pembilang ataupun kita nak tahu bilangan elemen di dalam satu set. Dan A bertanda koma di atas ni ya. Yang ini bermaksud A pelengkap di mana elemen di dalamnya, contoh kalau ada set A, apa saja elemen di dalamnya tidak boleh dikira, kena ambil elemen selain ataupun kecuali daripada set A. Itu maksud tanda koma di atas ni. Okey, kita lihat contoh. Ini adalah gambar rajah Venn diagram. Okey, B dikatakan subset kepada A kerana keseluruhan gambar rajah B ni masuk di dalam A. Jadi kita kira dia sebagai subset. Dan apabila kita kata A pelengkap, maksudnya kecuali A. Nampak dia lorek semua
kecuali A. Maksudnya yang ni ialah A pelengkap. Okey, apabila A bersilang dengan B, maksudnya tempat pertindihan antara set A dan set B di sini. Dan apabila kita kata A kesatuan B, maksudnya kita combine dua-dua sekali. Combine semua unsur dalam set A dan set B. Okey, ini adalah contoh soalan ringkas cikgu beri. Contoh, apabila A 7, 4, 3, 6, okey, dia punya elemen ataupun unsur B 6 dan 10 dalam bulatan B, dan C elemen dia adalah 3, 4, 6. 3, 4 dan 6. Okey. Apabila dia kata C subset kepada A, bila C keseluruhannya duduk dalam A. Okey, kalau tanpa gambar rajah ni, bagaimana kita nak tahu dia subset atau tidak subset? Kita tengok bila nombor 3, 4, 6, kesemua nombor dalam C terdapat dalam A, okey? Terdapat dalam A, maksud ianya adalah subset. Apabila kesemua unsur di dalam C terdapat di dalam A, maka ia dikira C subset kepada A. Kalau tak ada gambar rajah, kita kena tengok dengan cara begini. Okay? Kalau A bersilang dengan B, kita akan cari apa yang sama di A dan di B. Okey, sekarang kita nampak A dengan B yang sama ialah 6. Maksud sinilah dia bertindih. Jadi A persilangan B ialah 6. Apabila kita kata A kesatuan B, kita senaraikan semua yang dalam A dan B. Okey, kita letak 3, 4, 6, 7 dan 10. Apabila kita kata A persilangan B pelengkap, maksudnya A bersilang B, jawapan dia ialah 6. Pelengkap maksud kecuali 6. Okey, cikgu tanda. Okey, sekarang dia kata A bersilang B, sini semua, sini. Okey, sini ialah bersilang dia. Okey, ni semua bersilang lah ni. Okey, bila dia kata bubuh tanda pelengkap tu, maksudnya kecuali yang kita tanda ni. Yang mana tak kena dekat yang kita tanda ni, maksud yang tu lah nilai dia. Kecuali 6. Jadi kita dapat 3, 4, 7 dan 10. Okey. Seterusnya, dia tanya bilangan A. Berapa bilangan A? Di dalam A ada berapa unsur? Ada 7, 4, 3 dan 6. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Kita bilang ada berapa unsur di dalam dia. Jadi ini maksud N di depan. Maksudnya kita nak kira berapa bilangan yang terdapat di dalamnya. Okey, cikgu harap pelajar faham ya. Okey, seterusnya ialah kita pergi pada contoh soalan 1. Okey, kita selalunya pelajar ada masalah dengan soalan ni. Dah takut dah animation ni. Okey, selalu kalau soalan macam ni pelajar masalah je. Okey, sebenarnya benda ni simple kalau pelajar lihat satu per satu. Okey, di dalam soalan ni seperti biasa, biasanya kita akan buat operasi di dalam kurungan terlebih dahulu ya. Okey, jadi kita akan buat kurungan terlebih dahulu. Okey, dalam kurungan terlebih dahulu nah. Okey. Tapi kita nak kecuali Q bersatu dengan R. Okey. Kecuali Q. Okey, ni Q. Kita nak kecuali Q. Yang ni lah kecuali Q, okey. Bersatu dengan R. Okey. Jadi kecuali Q bersatu dengan R, kita akan dapat macam ni. Okey, kecuali Q bersatu dengan R. Lepas tu bersilang dengan P. P di sini bertindih dengan P. Sini bertindih tak? Sini tak bertindih dengan P. Hanya bertindih dengan P. So, tinggal yang ni. Okey? Jadi, inilah jawapannya untuk contoh 1. Okey, kita pergi kepada contoh 2. Sekali lagi kita tengok soalan di dalam kurungan terlebih dahulu. Q bersatu dengan R. Okey, combine Q dan R. Pilih semua. Lepas tu dia tulis tanda pelengkap. Maksudnya, dah kecuali dua ni pula. Kecuali kalau tinggal yang ni. Maksudnya kecuali Q
Q bersatu dengan R. Okey, tinggal yang ni lah. Lepas tu sekarang dia nak yang bertindih dengan P. Dia bertindih dengan P ialah di sini. Jadi ini adalah jawapan untuk contoh 2. Okey, ni Malaysia dah happy dah faham kot. Okey, contoh 3. K bersatu dengan L. Buat dalam kurungan dahulu. K bersatu dengan L. Okey, bersatu. Okey. Bersilang dengan J. Tapi kat sini ada tanda pelengkap. Maksudnya bersilang dengan tempat kecuali J. Okey. So kawasan J tak boleh kena. Kawasan ni sepatutnya tak boleh. Okey, peringatan pelajar. Jika soalan minta senaraikan nombor dalam set seperti berikut. Okey, kadang-kadang bila nampak simbol ni ada pelajar dia confused. Okey, cikgu terang secara ringkas. Kalau ada tanda garis kat bawah dengan tanda tak ada garis di bawah. Kalau garis di bawah bermaksud nombornya di antara 11 hingga 20. Kalau tak ada garis di bawah, kurangkan 1 di kiri dan di kanan. Sini tambah, sini kurang. Okey. Maksudnya di antara 12 hingga 19. Okey. Cikgu harap pelajar dapat memahami konsep simple ni ya. Okey. Cikgu harap selepas ni pelajar dapat selesaikan masalah soalan set. Okey, semoga berjaya. Terima kasih. Thank you.